الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا فاتحين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا Alhamdulillah, bersyukur pada Allah karena pada pagi ini kita dapat bersama-sama dan pada pagi ini munasabah dengan tajuk kita berkenaan dengan infak. Marilah sama-sama kita tengok satu surah yang berkaitan dengan semaya dan juga infak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un, iaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Belum daripada tu kita baca dulu surah Al-Ma'un ini, mudah-mudahan pembacaan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik. Surah ni adalah menceritakan berkenaan dengan tabiat orang jahat. Surah ni juga dikenali sebagai nama dia selagi surah Ad-Din. Surah Ad-Din itu di antara nama-nama yang lain, dan sebelum ni ada surah Al-Quraisy. Surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, belum pada ni Allah Ta'ala nak beri satu arahan kepada musyrikin Mekah supaya menghambakan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata, Tuhan kepada Baitullah. Dalam surah ni pula Al-Ma'un ni Allah Ta'ala nak cerita apakah ya orang Mekah sedang buat. Patutnya mereka menghambakan diri kepada Allah Ta'ala
sebaliknya mereka tinggalkan keimanan kepada Allah dan mereka lawai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wayak berkenaan dengan cercaan Allah taala terhadap orang ni yang mendusta ke agama ni dalam surah ni. Dan kita kena ingat Nabi kita tak ada kuasa untuk beri hidayah kepada siapa-siapa pun. Nabi seorang yang lemah. Nabi seorang yang lemah nak dibandingkan dengan kuatnya mereka. Hanya musyrik Mekah ni kuat, Nabi lemah. Nabi tak ada apa. Tapi sebenarnya hakikat hak sebenarnya kekuatan itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita Muhammad SAW selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendapat berkenaan dengan surah ni. Berbezalah pendapat tu. Tapi sebenarnya dia pergi kepada sasa ya. Sebab ada yang kata ke surah ni dibahagi pada dua bahagian. Mereka berpendapat kata dua bahagian ni kerana ayat nombor 4 tu wailul lil musallin tu Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang munafik yang semaya tapi semaya dia tak pakai. Tapi semaya munafik ni Allah Ta'ala zahir semasa di Madinah. Jadi ada yang kata ayat ni separuh turun Mekah, separuh turun Madinah. Ada kata lagu tu. Walaupun macam mana pendapat sekalipun, muka kita nak baca pendapat tu, tetapi kita nak tahu isi kandungnya yang ada pada surah ini. Cuma sekadar pengetahuan dan ilmu kita. Baik. Ayat yang pertama. Kalau kita boleh bahagilah surah ni, kita boleh bahagi pada dua benda besar. Dua benda besar. Ayat nombor 1 ni Allah Ta'ala ayat berkenaan dengan ada manusia yang mendustai hari kiamat. Ada manusia yang mendustai hari pembalasan dan mereka tidak peduli. Dia panggil bahasa Melayunya hak-hak kemasyarakatan. Kita ni hidup ni ada dua perkara. Hak kita, hak orang ramai. Hak orang ramai ni dia panggil hak masyarakat. Hak kita ni adalah hak kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak kita. Dua perkara. Ataupun bahasa lebih tepat lagi dia panggil hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita sama manusia. Hubungan kita dengan Allah dengan manusia ni dua-dua ni kena jaga. Kena jaga. Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, bina hubungan yang baik dengan Allah, tapi dia tak ada hubungan dengan manusia, maka duk sore dia yang apa tak jadi kerja juga. Tak ada duk peduli kat orang mana, tak ada duk nak tolong orang mana. Semaya rajin, mari semaya jemaah rajin, zikir rajin, wirid rajin, belaka dia baca Quran pun rajin, tapi kedekut baik. Tak ada kerja juga. Kerana soal kedekut tak kedekut ni orang panggil soal kemasyarakatan. Soal masyarakat. Soal kita dengan masyarakat. Boleh faham kan ni? Itu dia. Baik. Tengok ayat nombor 1. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Maknanya, adakah kamu tak tengok orang berdusta ke agama tu lagu mana? Daripada bahasa yang Allah Ta'ala guna ni sebenarnya Allah Ta'ala puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak dibandingkan musyrikin Mekah. Nak dibandingkan musyrikin Mekah. Bahasanya mu tak kelih ke Muhammad orang dusta. Ara'aita mu tak tengok orang hak dusta agama. Bukan kamu, tapi mereka itu. Bermakna mu ni orang yang membenarkan agama. Baik. Dia kata Allah Ta'ala merendahkan orang lain sambil mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam seorang cikgu
Mengajar di sekolah lah, bila pelajar dapat keputusan, maka dia kata, mu tengok, orang lain tu tak lulus belaka. Nah, bahasa cikgu guna tu sebenarnya bukan nak hina, bukan nak hina kawan tu, tapi nak puji orang ni. Mu tengok. Tapi Tuhan ni Allah Taala dua-dua. Hina dia pun hina. Akak Nabi pun akak. Sebab Allah Taala boleh hina siapa saja dia nak, boleh akak siapa saja dia nak. Kita manusia tak boleh hina orang. Okay? Kita manusia ni tak boleh hina orang lain. Kecuali orang yang kufur kepada Allah Taala. Orang kufur pada Allah. Orang tak ada tauhid. Itu musuh kita hak sebenar. Musuh kita hak sebenar. Orang tak ada tauhid. Baik. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fil, Allah Ta'ala guna perkataan alam tara kaifa. Alam tara kaifa makna kata tidak pernah melihat kau Muhammad. Masa tu Allah Ta'ala guna kalimah tu masa Nabi berada dekat dia lemah. Dan Nabi tak ada kuasa untuk waktu bik suara dia. Bermusuh-musuh daripada kalangan musyrikin tu berjaya pengaruhi masyarakat. Kata Muhammad ni tukar sihir lah, Muhammad ni gila lah, Muhammad ni macam-macam. Tuduh kepada Nabi SAW, Muhammad ni pecah belah. Maka Allah Ta'ala tanya, alam tara, tidakkah melihat bagaimana aku telah memusnahkan tentera Al-Fil? Itu guna alam tara. Tapi ayat ni Allah Ta'ala guna ara'aita, khusus, adakah engkau? Hak tadi, tidakkah kamu tengok? Hak ni, adakah engkau lihat dalam surah Al-Ma'un ni? Tafsir dia lagu tu lah. Mana kata Allah Ta'ala menetapkan kedudukan Nabi SAW dan beri semangat kepada Nabi. Beri semangat kepada Nabi SAW. Ini benda yang digunakan oleh Allah, bahasa alam tara dengan ara'aita. Walaupun kita terjemuh dua-dua tu maknanya melihat, tapi ayat yang digunakan oleh Allah Ta'ala tu berbeza keadaan Nabi SAW. Tak serupa. Hak nu Nabi kena tindah, Nabi kena go tu, Nabi kena go ni. Mun tak tengok Muhammad aku buat lagu mana puak Abrahah tu. Puak-puak ni nak jadi sesuatu, hak lawan mu ni. Hak ni cara tu koyak ara'aita, adakah mu tak tengok Muhammad? Tu budak orang tu mendusta ke agama. Ini cara Allah Ta'ala kecek ayat dan juga situasi keadaan yang berbeza. Baik. Allah juga tanya kepada mereka ada akal. Itu kalau kita kecek lah soal pada Nabi, pada orang yang akal, adakah mu tak tengok? Guna otak mu fikir lagu mana orang yang dusta ke agama ni? Baik. Siapa yang mendusta ke agama ni? Ada ulama kita berpendapat bahawa kalau kita nak tuju pada orang Abu Lahab, Al-Akhnah bin Shuraiq, Al-As bin Wa'il, semua ni orang yang orang panggil pala pengat, ia lawan agama yang mendusta ke agama zaman Nabi SAW. Kalau kita nak sebut secara umum, bukan orang tertentu saja, maka Allah Ta'ala sebut secara umum semua perkara yang dusta ke agama. Baik, kita tengok. Cuma dalam ayat ni Allah Ta'ala tak kata alladhi yakfuru bid-din, tapi Allah Ta'ala kata ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Allah Ta'ala gunakan perkataan yukadzibu bid-din, mendusta ke agama. Tidak sama dengan orang yang kufur dengan agama. Baik. Kalau Allah Ta'ala guna alladhi yakfuru bid-din, orang yang menolak agama, makna kata kufur dengan secara terang. Mudah kita kecek tak, tak sedengar daripada awal lagi.
Tak sedengah daripada awal lagi. Itu orang panggil kufur. Yukadzibu bid-din, bila Allah Ta'ala guna bermaksud dia kata agama ni satu benda bohong. Mana kata dia kata Nabi ni nipu. Dia kata Nabi ni tak betul, Al-Quran nipu. Yang mana dalam keadaan dia tahu benda tu benar. Dia tahu benda tu benar, tapi dia kata tipu. Itu orang panggil yukadzibu bid-din. Hak tadi yakfuru, kufur makna kata benar tak benar pun daripada awal lagi tolak, tak sedengar petang lagi. Hak ni tahu bagi benar tapi tolak bagi benar. Lagu mana orang hak tahu dalil, mengaji hadis juga, mengaji luar juga, tapi tak say bagi benar, lagu mana QQL. Takut juga masuk dalam ayat ni. Sebab dia mau tahu bagi benar, dia mau tahu hadis Nabi, dia mau pengaji juga hadis Nabi, bukan dia mau tak mengaji. Tapi apa apabila seseorang itu sebut berkenaan dengan perkara benar, orang panggil kebenaran, ni tolak boleh. Duk berasa agak sedap buat adat budaya lagi nak banding dengan agama. Situ. Boleh faham kan ni? Mana kata dia pun mengaji juga, kita pun mengaji, ya sama-sama mengaji. Tapi apa kawai boleh amal dengan hadis sahih, kawai boleh amal dengan sunnah Nabi, apa dia mau tak siamal? Dia mau tak siamal tu nombor dua. Dia mau kata dusta pula hak kita buat ni, hak kita duk pegang ni salah pula. Demo je betul. Kat mana lagu tu? Baik. Ada seorang kita dengar klik tu, babo mana tahu lah kecek, dia kata puak-puak demo marah kita buat bid'ah ni, puak demo tu bid'ah dah, dia kata. Dia sebutlah Wahabi, dia kata Wahabi tu bid'ah dah. Mana ada Wahabi zaman Nabi? Kalau kita nak main jawab sama bodoh tak boleh tak. Tapi tak selah jawab lapuk bodoh berdoa. Tapi jaga-jaga kena jawab juga. Nah, pada yang mau duk pegang Asy'ariyah tu ada ke dak zaman Nabi juga ya. Sama bodoh tak boleh ha. Dia mau duk pegang akidah Asy'ariyah Maturidiyah tu ada ke dak zaman Nabi. Dia mau kata kawan ni tak betul. Jawab situ dululah. Kalau boleh jawab kan? Kalau nak main sama bodoh boleh lah, tapi tak sih lah kita berhujah lagu tu. Ambo tak sih jawab bagi lagu ni kita wika Syekh Syukri jawab. Dia rajin jawab. Dia jawab agaknya lipat sungguh ke dia. Ya i'rab sebutir-sebutir ayat tu mari mana ni. Baru kena jawab lagu tu. Jawab lagu tu memang kita akak ibu tangan kata. Baru sungguh jawab apa? Bukan sahaja dia jawab, tapi dia i'rab semula gapo dia tu. Dia tafsir sosok hak babo tu kata gini-gini. Ambo kira jawab mudah-mudah ya. Jawab mudah-mudah ya kita ni, kita tak jawab dia, sejam tu jawab saja. Kita wui ke dia lah bahagian jawab. Ambo kadang-kadang ada video pelik-pelik tu kita send ke dia, atas ke dia. Syekh tolong jawab ya, dia kata. Dia rajin baca, rajin tengok kitab tu, rajin tengok kitab ni. Allah Rabbi, Allah Ta'ala permata di bumi adik kakak ni, permata. Tapi orang tak pandai nilai hak mana kaca, hak mana permata. Dok royak kau cicing dia comel, padahal jatuh berah. Muka kaca. Kalau batu mata ni tak jatuh, dia kau comel, kau nama kau comel. Mana hak zamrud pula dah. Kau nama kau tubik air dia. Dak orang tak kenal hak mana mata, permata, hak mana kaca kan nak lagu mana. Ada arah lah manusia. Baik. Jadi yukadzibu ni makna kata orang hak dusta agama. Kalau kita tengok ayat surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina, sesungguhnya orang kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang hak mendusta ke ayat Allah Taala
serta sombong, tambah sutai lagi. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat Allah wastakbaru anha, serta sombong dengan ayat Allah. Orang yang mendustakan ayat Allah, semua ayat Allah Taala ni, bila dia mati, la tufattahu lahum abwabus sama', Allah Taala tak buka pintu langit untuk ruh dia naik ke langit. Wala yadkhuluna al-jannah, tak masuk surga dia ni, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga mustahilnya unta nak masuk dalam lubang jarum. Dua tu hetak situ. Kadzabu bi ayatina, membohongi ayat Allah, supaya ni soal lagi wastakbaru anha, sombong dengan ayat Allah. Bukan saya tak pak sudah tunjuk pula. Sombong ni benda hak dia tunjuk dengan zahir, tak say pada ayat Allah Taala. Orang lagu ni kalau mati ruh tak naik ke langit. Padahal gimana tak naik ke langit? Ruh tak naik ke langit nak gimana? Ruh orang baik ni tu hewan sipir tempat sedia dah, sabit dia tak kelik di rumah. Ruh orang baik ni dia tak kelik di rumah. Apa orang tua kata dia ni, nak makan sikit lah, moga ruh nak balik kelih. Mana aku tahu, mu tengok ke? Yang mu pandai-pandai sebut ruh kelik di rumah ni. Agak-agak gitu, agama ni bukan boleh main agak-agak. Agama ni, bahasa lagu ni berasa ni mari pada diri. Berasa ni, bukan mari pada agama ni barang nyata, barang terang. Tak ada dah agama duk tinggal manusia ni dalam keadaan kita semua dalam keadaan tergantung, tak tahu jawapan. Kalau tak ada jawapan tu maknanya otak kita tak sapa nak mikir. Tebang fikir pun tak tubik. Ya pun kerak situ, tak sedap fikir lah. Lama-lama jadi gila. Tebang fikir lagi, tak tubik jawapan. Moga tak sapa otak kita. Kita tak sedap rasa cerdik lah. Nak fikir bagi Allah Taala tak suruh fikir. Tak pasal cerdik setara mana pun, mengaji besar tinggi mana CJ pun, kalau bagi Allah Taala kata tak usah fikir, tak usah fikir. Kan ni? Baik. Kau lapar dah buat demo ni. Baru ayat ni. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah. Allah Taala kata itulah orang yang mengherdik anak yatim. Di antara yukadzibu biddin, fadzalika tanda mereka kufur, taksim, mendustakan agama, itu orang tak wacarakan anak yatim. Kalimah al-yatim ni adalah orang yang kehilangan ibu bapa dia. Sedih dia, tak nampak dah harapan dia, moga ayah dia pun tak ada dah. Dan dia pun duduk dalam keadaan sedih. Sedih semua dia tu, maka kita kena bela anak yatim. Dan bila manusia tak sebela anak yatim, tindah anak yatim, makna kata dia tu mendustakan agama. Allah Ta'ala beri sifat fitrah semula jadi kepada manusia ni, orang panggil ada ihsan kepada orang. Ihsan ni kita kena ajar anak kita ni sifat ihsan, baru dia ihsan kepada kita. Mak bapak ni Allah Ta'ala tidak sebut perkataan ta'at kepada mak bapak. Allah Ta'ala sebut perkataan wabil walidaini ihsan. Ihsan makna kata gapo? Mak ayah ni tak sih ke duit, gapo tak sih. Nak tanya khabar, cakna ke dia, makan gapo hari ni, itu ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala suruh kamu bersifat adil dan bersifat ihsan. Begitu juga dengan anak yatim ni, dia tak ada gapo dia, orang boleh tindah dia kerana tak ada ayah dia, orang boleh royak ke dia, orang boleh buat macam-macam ke dia. Dia tak boleh nak balas, moga dia orang lemah. Hak ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi, suruh kita semua yad'ul yatim, supaya kita ni beri rahmat kepada anak yatim. Bukannya kita yad'ul yatim, bukan kita menolak seseorang, bukan kita menolak anak yatim, bukan kita bully dia, bukan kita herdik dia, bukan kita kata ke dia. Baik. Kalau kita tengok surah banyak raya anak yatim ni, Allah Ta'ala tekan berkali-kali anak yatim ni dalam surah An-Nisa terutama. Surah An-Nisa ni surah perempuan, tapi Allah Ta'ala tak kecek hal yatim. No. Allah Ta'ala kecek bak hukum saja dalam itu, termasuklah hukum anak yatim. Kita kena bela anak yatim.
kena ambil tahu. Setiap masjid ni sepatutnya dia kena ada orang panggil AJK bahagian anak yatim. Kena ada. Masjid ni dia kena ada pengurusi dia, ketua dia. Supaya kena ada setiausaha dia. Supaya kena ada bendahari dia hak jaga pitih. Lepas dia kena ada ketua bahagian dakwah, susun orang ngajar dia. Lepas dia kena ada ketua bahagian kebersihan, jaga kebersihan. Lepas dia kena ada ketua bahagian kemasyarakatan, dia panggil masyarakat. Sini hak ni hubungan masjid dengan masyarakat. Kita tahu lah juga mau kita pergi masjid mula. Nah, ketua masjid bahagian masyarakat ni kena ada. Nak buat lagu mana supaya masyarakat ni minat nak mari masjid? Antara sebab masyarakat ni nak mari masjid, bahasa nak mari pika sedak dengar. Boleh faham tu? Alhamdulillah masjid ni di antara pika sedak. Habis kita kalau panggil sini kita nak mari lalu. Pak lain tak apa nak mari sakit tekak. Mu nak panggil aku mengajar, apa kamu supaya itik bunyi. Lepas tu kan ngajar dengan aku, mu juga dinera ya, mu nya. Dia kata mu tu kan duduk saja ya, dengar gitu ya. Kita hak mengajar nak sakit tekak. Jadi kena ambil cakna lah hak ni. Masjid hak ni lah hak utama sekali. Hak utama sekali. Demo boleh, buat pagar rumah demo, buat bilik rumah demo, buat gapo rumah demo cukup lekat. Hak masjid demo tak tepi lagu mana? Ni hak masjid. Pas nak suruh bunyi somel lagu mana? Barang hak mahal lah. Baru bunyi somel. Mau nak guna hari-hari, orang semaya tidak hari-hari. Orang nak bayar tidak hari-hari. Ni beli hak 4-5 ribu kok, bayar ni kali pun mampu gerah. Bakati hak lain pula. Nak ngepek pagi ni biar reti sikit. Dah, nak jaga masjid biar kena cara lah pok kita. Ketua bahagian kebersihan, seorang pula bahagian kebersihan. Ya ada pula bawah dia tu 4 orang 5 orang hak dia latih kah bahagian bersih, hak rajin-rajin hak ingin tulis sikit. Nampak tak cicok mana ambil ni sejik tak cicok boleh 4 kilo. Allah, moga banyak hak mari semaya tu cicok pada orang. Cicok ni belah ekor, hak semaya ni orang. Tidak kenyai orang panggil. Nyai lah. Bahagian kebersihan, bahagian hubungan masyarakat ni, kita kena buat lah. Setahun sekali kau majlis untuk pera anak yatim. Sebab hubungan masyarakat ni mak kata orang susah boleh mari sejik nak gapo. Ada peruntuk care, orang panggil pitih bahagian tolong orang susah. Dan bukan kita tolong sama. Adik-adik jangan ingat. Orang susah ni bukan kita bui dia boleh-boleh. Orang susah ni kita bui gapo ke dia untuk dia bina hidup dia. Kalau nak nego beli dapur ke dia, nak gapo beli ke dia untuk dia asah nego, dia boleh cari duit sendiri. Bukan makna kata bulan-bulan kalau tiap bulan kita kena beli ke dia pun malah kerja, hak tu sepak gi. Mu ni ingin tulis saja susah ni mari pada mung hak malah. Mengepeklah sikit ke dia nya. Moga dia ada kederak. Dia ada kederak, bukan dia ni orang cedera ke gapo, dia ada kederak. Bila dia ada kederak makna kata dia tak ada duit, ambil duit ni. Dan dia pula tak isak dadah setengah pada kita, kat duk main ubat gila kan. Kita nak tolong dia, kita beri pitih ke dia pergi beli menatai tu. Beri pitih ke dia pergi beli menatai tu. Kalau kita pun tak saya tolonglah dia. Hak ni tak patut tolong ni. Hak lagu ni. Hak ni patut royak polis masuk lego, biar dia reti. Hak ni memang susah sungguh. Anak yatim. Suami pun tak tahu gimana, mati kau hidup tak tahu. Betul lah jangok pula, nikah dengan dia lah. Kalau berani. Tak berani belakang pok ni. Nabi sendirinya anak yatim. Nabi sendirinya rasa perasaan jadi anak yatim tu lagu mana. Nabi rasa. Dan Nabi sendirinya orang hak pera anak yatim. Sahabat-sahabat antaranya anak Ummu Salamah, Abu Salamah mati dalam peperangan, Nabi nikah dengan Ummu Salamah, anak dia ramai, Nabi pera anak dia. Dan anak hak Nabi pera anak yatim ni semua cukup makan belaka nak banding dengan Nabi. Nabi tak cukup makan, ada masa Nabi berlapar, tengok dapur tak ada gapo Nabi puasa. Nabi ni dia akan dahului mulut orang nak banding mulut dia. Allah ni payah belaka ni adik akak. Allah.
Kita kat kenyepuk kita dulu, baru orang lain dah ni. Kalau makan di masjid tu puak-puak kita, ada mau makan tak makan lagi, tak makan lagi. Dia menyepuk dah ni. Saya lapar ketok. Dah. Tu nak buat sifat Nabi tu, nak dahului perut orang lain, mulut orang lain nak banding dengan dia tu, benda yang cukup susah dalam hidup kita. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din wa dhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hak tak ada khusus Allah Ta'ala kata yatim. Satu kelompok, satu puak. Kita panggil satu komuniti dalam masyarakat. Hak kita kena cara ke dia, hak jarang orang ambil cara, itu anak yatim. So, hak ni pula mereka tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Antara sifat buruknya tak cara ke orang miskin lagi. Dan ni merupakan sifat pembesar musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah sendiri, anak yatim ko, orang miskin ko, gapo ko, tak cara langsung. Apabila matinya seseorang, tok laki dia, anak dia jadi yatim, maka orang yang nak pergi nikah dengan tina tadi, orang perempuan tadi hak mati suami dia aib. Nikah dengan orang bujang ni aib. Itu pahaman jahiliah. Nabi lah hak pecah pahaman ni. Nabi bela orang puan. Dah mana kata Islam tak bela orang tina? Mana kata Islam tak bela orang tina? Sehari dua di Malaysia duk gagal ni. Duk hak perempuan nak mempertahankan hak orang tina. Nak wisama dengan hak orang jantan. Di antaranya nak suruh tu email ni, orang tina boleh jadi tu email juga pada orang jantan. Allah bangun-bangun. Salah gapo ya kata hadis Ummu Warakah tu, Nabi biar ya Ummu Warakah tu jadi tu email dalam rumah dia. Cuma baca kat hadis tu perabi. Kita tahu memang Nabi izin ke dia, tapi dalam rumah tu orang tina saja untuk perempuan. Tengok apa yang ditulis, disyarahkan oleh ulama-ulama berkenaan dengan hadis ni. Mu jangan guna syarah guna kepala otakmu. Mu jangan basuh cerdik sangat nak faham agama kalau tidak melalui kaedah ulama. Basuh cerdik berdoa lah tu. Ngaji tinggi-tinggi sampai Amerika mana basuh cerdik. Agama pun nak pakai otak juga. Padahal bodoh. Padahal kalau bodoh duk senyap sudah lah. Orang tahu bodoh malu. Kita bodoh duk gagah kat orang. Kalau kita duk senyap bila makan nasi, orang tak tahu kita bodoh ke cerdik. Tapi kalau kita kecek bodoh ni. Sumpah hak ni. Kecek. Kecek tu. Pakai tudung ni masalah kebebasan dia kata. Siapa-siapa pun tak apa nak pakai tudung sebab agama ni bukan sifat yang hukum. Sedap kecek pok ustazah dah mu ni. Kecek lagu ni ni. Ni nak ayat bu. Macam-macam cara nak buat. Macam-macam. Tu nak suruh orang tina jadi tu email, orang tina boleh jadi tu email Jumaat juga. Hak perempuan. Kononnya. Apa Tuhan jadi orang tina ni Tuhan tak tahu kau kudrat orang tina ni setara mana. Dia kata lagu tu makna kata dia telah mempertikaikan, dia telah kata tak betul Tuhan buat orang tina ni. Tuhan telah zalim. Allah ni zalim, makna kata gitu. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa likulli syai'in indahu bimiqdar. Aku buat sesuatu aku tahu qadar ni banyak mana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak letak satu perkara tu melainkan Tuhan tahu mu ni rok nak pikul benda tu. Retina lagu tu juga. Apa yang dia rasa retina ni agama Islam ni seolah-olah letak retina ni tepi. Beri contoh nak tengok Nabi buat zalim kau retina. Cuba lagi nak banding dengan zaman jahiliyah. Baca mula sejarah jahiliyah dan baca mula sejarah Nabi. Munduk baca sejarah hok mari daripada Mak Saleh hok mari daripada Eropah hok ditulis oleh orientalis, orang hok nak lawan Islam. Baca sejarah Islam dengan hok nak lawan Islam. Lepas tu jadi lagu ni. Nama Islam, bank Islam, tapi cabut Islam dalam tubuh dia sendiri. Lah kali kita bebas. Tak esok kalau anak kita nak pergi sejid pun boleh, nak pergi pak orang berdecok pun boleh. Nak pergi sejid pun boleh, nak pergi berjoget tengah jalan pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bebas. Agama tak paksa orang.
Tu otakmu kata, tapi agama sesat mu mati mu tahu lah nak jawab kerana depan Tuhan. Kecek. Ada orang duk sokong dia ni, sokong ada. Orang duk sokong dia tu ada. Bukan orang bodoh-bodoh orang kapung tak kubas kat keting. Kau sokong ni. Orang hok cerdik pandai, hok ada PhD. Hok ngaji luar negara. Tapi dalam bab ni inilah pucuk manusia tidak berpegang dengan agama. Baik. Ta'amu miskin. Allah Ta'ala guna kalimah miskin. Miskin ni kalau kita tengok daripada perkataan sakana, mana kata tak gerak, duk tetap situ. Bapa orang miskin ni disebut sebagai miskin kerana dia tak boleh nak akak diri dia. Setara tu je dia boleh. Kita kena tolong akak dia. Tu makna kata. Dia boleh setara tu, dia boleh mikir pun mikir setara tu ya dia. Cari makan pun hijau tu ya dia boleh. Kita kena tolong akak naik taraf hidup dia tu supaya dia tu boleh sedekah pula pada orang lain. Orang ni juga ada hak dia dalam agama. Baik. Kemudian seterusnya adik kakak, sikit lagi yang nak wi, fawailul lil musallin, celaka besar bagi orang sembahyang. Kita kata ramai duk hafal ayat ni deh. Dah orang tahu juga ayat ni fawailul lil musallin, celaka untuk orang sembahyang. Ada dua perkara di sini. Sembahyang ni masyarakat jahiliah ketika tu dia faham sembahyang ni gapo. Sebab sembahyang ni juga adalah amalan nabi-nabi sebelum pada ni, terutamanya Nabi Ibrahim. Cuma sembahyang ni as-salah daripada sudut bahasa Arabnya iaitu ad-du'a, doa. Celakalah bagi orang berdoa. Kalau kita terjemuh dengan doa, mana kata apa? Orang minta dengan Allah Ta'ala dengan tak kena cara. Kalau dengan doa. Kalau dengan semaya, celakalah orang semaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sambung celaka hak lagu mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang semaya tapi sahun. Sahun ni makna kata orang tu duduk dalam keadaan semaya tapi semaya buat apa? Tahu? Bapa rokok, bapa sujud. Semaya dalam keadaan lalai. Lalai ni dua perkara. Sengaja buat lalai. Sampai masuk habis waktu gapo semua baru nak semaya. Lewat hak mau semaya. Sahun. Sahun yang kedua dalam semaya itu sendiri. Dalam semaya itu sendiri. Duk ikut ke perasaan habis licin. 3 wilayah ni round duk semaya ya. Semaya nara pergi pas jalan pergi pas tani masuk Malaysia sikit kata panjang, mai kok golok semula tengah semaya. Kalau orang Tina kat habis gorengkan anak nasi, sayur, gula, tengah semaya. Duk ikut ke perasaan hanyut-hanyut siapa lupa rakaat, siapa gapo. Lupa tu biasa lupa tu. Nah, tapi hak kita tak sianya ikut dia. Kita ni nak dapat solat yang khusyuk apabila kita semaya, berasa hati kita nak lari ya, kita mari dekat aku semaya ni. Baik. Allahu Akbar. Dan ada juga yang mengatakan semaya ni semaya orang munafik. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu orang munafik apabila dia semaya, dia bangun semaya tapi dalam keadaan malah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan ada juga kata ayat ni adalah semaya pemimpin Quraisy. Sebab mereka juga semaya, tapi mereka ubah habis dah semaya dia. Mereka ubah habis dah jadi semaya sembah berhala pula. Bukan semaya sembah Tuhan. Minta dengan berhala, bukan minta dengan Tuhan. Baik, itu fawailul lil musallin. Rekah-rekah. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una. Dan orang yang buat riak. Mereka lakukan ibadat nak suruh orang tahu. Nak suruh orang tahu.
alladzina, mereka ni, hum, mereka semua tu, yura'una, mereka nak tunjuk-tunjuk kau orang. Nak tunjuk kau orang. Buat amal sama ada semaya ke gapo tu, dia hanyalah untuk tunjuk kau orang bahawa dia ni semaya, bahawa dia ni beramal, bahawa dia ni jenis orang yang infak harta dan sebagainya. Itu adalah sifat orang munafik. Dan wa yamna'unal ma'un, dan mereka tak barang yang berguna. Baik. Lagu mana? Ada akak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tengok. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ayat ni ada kaitan dengan ayat nombor 3. Dari segi ayat dia. Asal surah ni berkenaan dengan kesalahan terhadap hubungan masyarakat yang kita sebutkan tadi. Kesan dia siapa hubungan dengan Tuhan pun dia ada masalah. Bermakna orang yang ada masalah dengan hubungan masyarakat, dia ada masalah dengan hubungan diri dia dengan Allah Ta'ala. Biasa lagu tu. Biasa lagu tu. Walaupun dia tu semaya, walaupun dia tu banyak derma, banyak infak, banyak bui harta, tapi dia ada hubungan dengan jiran dia. Kita kena tengok semula. Kalau kita perangai lagu tu, kita kena kelis semula perangai kita. Lagu mana infak aku, lagu mana semaya aku, sampai aku boleh balas dengan jiran aku. Sebab benda baik, benda jahat ni, dia tak boleh duduk dalam sebuku dah. Tak boleh duduk. Biasa manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, itu perkara biasa. Tapi nak duduk sekali dalam bekas tu tak boleh. Boleh faham kan? Jadi kalau orang tu hubungan dengan Allah Ta'ala molek, dia semaya rajin, mari sejid rajin, infak rajin, tapi hubungan dengan orang ni tak berapa. Sebenarnya dia ada masalah kedua. Dia kena cek mula hubungan dengan Allah. Kerana innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh cegah perkara fahsyak, keji dan juga perkara munkar. Keji dan munkar ini sama ada kita buat sendiri ataupun kemungkaran itu melibatkan orang lain. Ismaya ni boleh didik seseorang menjadi orang yang baik. Kalau semaya dengan tidak sahun, semaya dengan tidak yura'un yang kita sebut tadi. Boleh faham kata? Jadi kesimpulannya daripada surah ini, boleh kita buat kesimpulannya adik-akak dikasihi oleh Allah, bahawa kita kena ingat harta yang kita ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita itu adalah benda yang merupakan ada hak orang lain ke atas tu. Sebab tu perkataan ad-din, ara'aita alladhi kadhaba bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa lil musallin. Perkataan ad-din tu sendiri ada makna agama. Tapi kalau kita tengok asal perkataan itu, asal daripada dain. Dain adalah pinjami. Pinjami. Maknanya benda hak kita ada ni sebenarnya hewi pinjam. Agama kita sendiri, ad-din dalam tubuh kita ni pinjaman daripada Allah. Sebab tu kita kena jaga agama kita sebelum tercabut daripada tubuh kita. Harta kita juga pinjaman kepada kita. Tengok cara Tuhan sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum. Mu kena bui gapo hak aku beri kepadamu. Makna kata kalau aku tak beri saja mu. Jadi kita ni bab infak ni kalau kurang sikit tak berat. Bab bui. Sebab Nabi kata tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nah, kita duk terima saja ya, beri dak. Harta banyak. Puluh-puluh ribu lebih. Tok siapa tak tahu mai derma ke masjid 20 kok, 50 kok. Lepas tu kecek hal syurga kat meleleh haliu nak masuk syurga. Syurga mana nak masuk tahu dah main pening situ. Tak ada. Dengan harta kita banyak, dengan pagar kita mahal, dengan rumah kita mahal, dengan nego kita besar, duk wi 20 kok, duk wi 50 kok di masjid tak ada. Balik kurang pun 500 kok, 100 kok wi ke masjid, wi ke surau untuk kita bangunkan masyarakat. Itu ada. Bila kau duit ke masjid ni, mau nak pesan lahnya pada AJK masjid kau siapa-siapa hak dengar. Jangan duk bahasa duit kita. Jangan duk bahasa duit kita.
Bila duit masjid banyak, kita buat program banyak untuk masyarakat. Duit mari pula, tak seduk bimbang Allah, tak kering tak kering dalam akaun tu. Kita jaga rumah Tuhan, pandailah Tuhan awak lagu mana. Masjid ambo jaga tu, suka belanja ke piti. Gapo dia boleh puasa, awak program. Panggil orang ngajar, tazkirah semua. Panggil tu email hok kita panggil tahun ni neo kita panggil. Bertugas dalam masa sebulan tu. Sehari kita beri 100 riyal sehari. 5 hari 500. Habis tu email ni, mari pula tu email ni 3 hari. Di antara tu emailnya kita panggil tu Johan Qori Antarabangsa Ustaz Abdullah Fahmi, kalau kenal kan, tengok YouTube pun banyak. Okey, sini pun kita panggil Ustaz Mufiq kita. Ustaz Mufiq duk jingo tu kan. Atau orang tani seorang. Amo panggil semua tak tahu. Biar berubah bacaan orang kampung nak dengar. Alhamdulillah. Pitih pun ada orang nak pitih sebab kita orang tahu kita buat program. Ni orang pitih AJK masjid duk perai poyok. Nya, buat apa tahu? Lapu pelita sebutir mampu pun tak nak tukar. Orang tak tukar pelita tu, nanti kita musyawarah dulu. Musyawarah kau apa nak tukar pelita so. Nasabah. Dak gitu kan ni. Ambo minta maaf lah ambo kata tu. Kena pergi rawat mana pasal dia. Mudah-mudahan kita pakat berubah belaka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.